بكرم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Summa aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi tanzilih laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi fa'atini mahabbatak wa ma'rifatak ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada pagi ini kita masih lagi diberikan peluang dan juga ruang oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama kita hadir ke dalam rumah Allah Ta'ala ini dalam rangka kita menunaikan salat fardu subuh berjemaah. Mudah-mudahan semayang kita, zikir kita, doa-doa kita ianya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Baik tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah syarah oleh Tuk Pulau Manis rahimahullah ta'ala. Kita sambung pada ibarat yang berikutnya. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata, dan kata Hasan Basri radhiyallahu anhu, dia kata bermulalah fikir itu cermin engkau, dia kata. Tuan-tuan, kita masih lagi bincang berkenaan dengan tafakkur, uzlah beserta dengan tafakkur, mengasingkan diri kemudian tafakkur.
Tuan-tuan, tafakkur ni maknanya adalah memikirkan. Yang tu dimaksudkan dengan tafakkur. Dia fikir berkenaan dengan kebesaran Allah Ta'ala. Dia memikirkan segala apa-apa pun juga yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala perbuat. Dia fikir berkenaan dengan diri dia. Tuan-tuan, tu yang dimaksudkan dengan tafakkur. Tuan-tuan, tafakkur ni dia akan membuahkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia akan menghasilkan hikmah. Ni faedah daripada orang yang selalu bertafakkur, iaitu memikirkan segala kebesaran Allah Ta'ala. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu wa ardah, dia kata bermula fikir itu cermin bagi engkau. Maknanya apa? Daripada tafakkur itulah kita akan mendapatkan maklumat segala-galanya. Tuan-tuan, daripada kita fikirlah, kalau kita fikir berkenaan dengan kebesaran Allah, dia akan jadi bertambah iman kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sebagai contoh, orang yang dia tengok air laut misalnya. Tuan-tuan, dia tengok air laut, kalau tengok kosong, kalau dia hanya setakat nak menikmati keindahan, tak ada apa. Tuan-tuan, tapi kalaulah dia tengok air laut, kemudian dia teringat ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang Allah Ta'ala kata bahawasanya ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala tu sikit, dan kalaulah nak dijadikan seluruh air laut itu sebagai dakwat, sebagai tinta nak menulis ilmu Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala kata ma nafidat kalimatullah, kamu tidak akan cukup untuk himpun semua sekali air laut ni untuk tulis ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, kalau dia renung, sambil dia merenung juga ayat yang dibaca tadi, bertambah iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dia tengok pula matahari tenggelam contohnya. Tuan-tuan, kalau dia tengok matahari tenggelam, setakat untuk dia lukis keindahan ketika mana sunset kita panggil. Tuan-tuan, matahari nak tenggelam tu cantiknya, indahnya. Dipanggil, kalau hak yang merah tu dipanggil sebagai dermaga kita panggil. Tuan-tuan, kalau hanya setakat untuk kita menikmati itu saja, tak dapat apa. Tapi kalau kita memikirkan ayat Allah Ta'ala, alam tara anna Allah yulijul layla fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Tuan-tuan, kalau kita fikir berkenaan dengan perkara tersebut, Allah yang menukarkan malam kepada siang, kemudian daripada siang kepada malam. Tuan-tuan, dia tengok macam mana matahari tadi ni duk ada, kemudian dia tenggelam, kemudian ayat Quran yang dibacakan tadi. Tuan-tuan, sambil-sambil dia renung macam tu, maka dia akan mendapatkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, tu kalau dia fikir tentang kebesaran Allah Ta'ala. Kalau dia fikir pula berkenaan dengan diri dia, dia tafakkur, dia dia cerap, tuan-tuan, dia muhasabah diri dia. Hari ni, satu hari ni apa aku buat? Tuan-tuan, dia duk tengok apa yang dia buat. Kemudian dia tengok apa yang dia dah lakukan pada satu hari itu. Tuan-tuan, maka dia akan jumpa yang ni benda baik dia buat, kemudian yang ni benda yang tak baik dia buat. Tuan-tuan, kerana tu kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, pikir-pikir itu cermin kepada engkau. Maknanya orang yang selalu fikir ni, kalau dia fikir tentang Allah Ta'ala, makin bertambah iman dia. Tuan-tuan, kalau dia fikir berkenaan dengan diri dia, maka dia tahu
apa yang dia lakukan seharian daripada kehidupan dia. Tuan-tuan, sebab itu fikir ni dia menjadi cermin kepada kita, kata Imam Hasan Al-Basri. Maka dia kata, lihatlah kebajikanmu daripada kejahatanmu. Tuan-tuan, maka dia akan boleh tengok manakah dia kebajikan yang dia telah lakukan, manakah dia kejahatan yang dia telah lakukan. Tuan-tuan, kadang-kadang manusia ni dia tak sedar apa yang dia perbuat. Tuan-tuan, sebelum ni kan kita dah terang, di dalam kitab Risalah Al-Mu'awanah yang kita duk baca tu, kita dah terang sebelum ni. Manusia bila dia dikuasai oleh hawa nafsu, bila mana dia dikuasai dengan sifat-sifat mazmumah, dan sifat-sifat hak yang tak baik ni, dia dikuasai dengan sifat tersebut, tuan-tuan, menyebabkan apa? Iman dia tercabut daripada dada dia. Tuan-tuan, tercabut terus. Sebab itu, kalau orang ni dia sedang dikuasai dengan riak, dia riak terus. Tuan-tuan, kalau dia dikuasai dengan takabur, rasa besar diri, tuan-tuan, dia tak sedar dah. Dia dah tak teringat dah yang kata Nabi SAW, siapa-siapa yang ada takabur walaupun sebesar zarah, kata Nabi, maka haram bagi dia mencium bau-bauan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan tu, bila dia dikuasai dengan perasaan tu, tuan-tuan, bila dia dikuasai dengan perasaan-perasaan ni, dengan sifat-sifat ni, menyebabkan dia tak sedar dia sedang jatuh di dalam lembah dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kawak misalnya, pencuri kan, dia duk kepok pintu rumah orang, tuan-tuan, masa tu dia tak fikir lah, dia tak fikir aku buat ni benda dosa, kemudian aku duk kepok pintu rumah orang ni, nanti rosak barang orang, aku ambil barang orang ni, kesian kawan ni, mungkin ni barang yang paling dia kasih, mungkin ni barang yang menjadi memori kepada dia. Tuan-tuan, dia tak ada fikir ada masa tu. Pasal apa? Tuan-tuan, dia dikuasai. Tuan-tuan, tak ada yang lebih besar dah pada dia, melainkan apa yang dia sedang buat pada masa tersebut. Tuan-tuan, sebab itu semayang ni diajak kita. Tuan-tuan, semayang ni diajak kita supaya kita membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu, lepas-lepas daripada takbiratul ihram, makan tak boleh. Lepas itu minum tak boleh, sembang tak boleh, bergerak lebih daripada 3 kali tak boleh. Disiplinnya di dalam semayang ni ketat macam tu. Tuan-tuan, pasal apa? Nak suruh ajak pada kita supaya kita ni dikuasai perasaan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dikuasai perasaan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu kalau kita tengok orang-orang saleh, orang-orang saleh, terutamanya siapa kita ambil contoh ni, orang yang paling besar ni, siapa dia? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, tengok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, dia pernah mengungkapkan satu kata. Tuan-tuan, Imam Syafi'i dia kata apa? Dia kata, ahabbus salihin, aku cinta kepada orang-orang saleh, kata Imam Syafi'i. Walakin ana lastu minhum, tetapi aku bukan daripada kalangan mereka, kata Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tara Imam Syafi'i. Tuan-tuan, Imam Syafi'i ni, masa dia belajar dengan guru dia, bukan Imam Malik, sebelum daripada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, masa Imam Syafi'i, umur dia 17 tahun. Umur SPM. Tuan-tuan, umur SPM, umur 17 tahun. Tuan-tuan,
Guru dia kata apa? Guru dia kata, aku memberikan mandat, aku memberikan kuasa kepada Syafi'i ini untuk mengeluarkan fatwa. Tuan-tuan, guru sendiri memberikan memberikan tauliah untuk Imam Syafi'i boleh mengeluarkan fatwa. Tuan-tuan, masa tu umur dia berapa? 17 tahun. Tuan-tuan, Imam Syafi'i ni pula, kalau dia mengapai kitab, dia kata apa? Aku terpaksa menutup lembaran yang di sebelahnya. Kenapa? Nanti kalau tak katup, nanti terhapai semua sekali. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ni Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Ana ahabbus salihin. Aku cinta kepada orang-orang saleh. Walastu minhum, tetapi aku bukan daripada kalangan mereka, kata Imam Syafi'i. Tuan-tuan tengok macam mana satu orang yang dia dikuasai dengan perasaan hamba yang begitu kuat sehingga merasakan diri dia bukannya orang soleh, dia hanya cinta kepada orang soleh. Tuan-tuan, beza dengan kita. Tuan-tuan, kita ni boleh baca kitab sikit. Tuan-tuan, kita boleh beramai sikit. Orang lain kira dah rendah lah. Tuan-tuan, orang lain kira dah kecil lah. Tuan-tuan, orang lain kira tak setara dengan diri dia. Tuan-tuan, yang ni kalaulah dia tafakur, kalaulah dia fikir, apa yang dia buat, tuan-tuan, cermin bagi dia fikir tersebut. Kerana tu dia kata, maka engkau akan dapat lihat daripada fikir ni kebajikanmu dan juga kejahatanmu. Kemudian dia kata, dan nyatalah dengan dia pula, nyata dengan fikir itu. Dan bila mana dia fikir, maka nyata kepada dia. Nyata apa dia? Nyatalah dengan dia pula atas kebesaran Allah Ta'ala, dia kata. Dan tuan, kalaulah dia fikir berkenaan dengan kebesaran Allah, dia fikir apa yang dijadikan oleh Allah, maka dalam hati dia akan terzahir kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, sebagai contoh, kan, ada satu orang profesor, kan, satu orang profesor ahli sains, kan, dia kaji berkenaan dengan otak manusia. Dan jadi kata profesor ni pun dia dah masuk Islam lah. Dan dia masuk Islam dah, alhamdulillah. Dan dia kaji berkenaan dengan otak manusia. Maka dia kata apa? Dia kata, dalam banyak-banyak saraf di otak ni, ada satu saraf, kalau tidak masuk darah ke situ, maka otak jadi jam. Tuan-tuan, otak dia akan jadi tak bagus kalau darah tak boleh masuk pada satu saraf ini. Tuan-tuan, jadi dia pun kaji nak masuk darah dalam saraf ni lagu mana. Kalau hak lain tak apa, dia boleh dengan cara makan, dia boleh dengan cara ambil vitamin apa semua sekali, darah akan masuk kepada semua saraf-saraf ni, kecuali satu saraf ini saja. Dia duk penin, dia tahu. Dengan makanan tak boleh, dengan vitamin tak boleh, tapi dia boleh dengan satu cara. Tuan-tuan, dengan cara apa darah boleh masuk ke saraf yang satu ni? Bila mana orang ni dia merendahkan dia punya kepala dia serendah-rendahnya, tuan-tuan, maka dia pun duk terfikir, dia kata, selama ni orang Islam ni, Allah Ta'ala Tuhan dia suruh semayang, merendahkan kepala, rupa-rupanya darah tu boleh masuk hanya dengan kedudukan itu saja. Tuan-tuan, dia pun dapat hikmah. Pasal itulah orang Islam ni dia semayang. Sebab itu orang Islam ni Tuhan dia suruh semayang. Tuan-tuan, akhirnya apa? Menyebabkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tuan-tuan, contoh lagi apa? Covid hari tu ni kalau saya lah. Tuan-tuan, ni kalau saya kan satu apa ni kemudahan. Tuan-tuan, kalau dulu-dululah anak kita pun semacam lah. Tuan-tuan, bila nak sambung mengaji ni, kalau tempat jauh-jauh penin pala kita. Penin pala. Hari tu ni kan ada kan. Baru-baru ni ya, anak-anak kita pergi Mesir, pergi ke Jordan, Maghribi lah, mana-mana lah. Masuk universiti dalam apa ni negara penin pala. Tuan-tuan, nak persiap duit tu, duit zakat bukannya boleh terus dapat. Tuan-tuan, zaman saya dulu di Mesir, zakat boleh dapat masa tahun 3 dengan tahun 4. Tahun 1, tahun 2 pakai duit sendiri. Tengok tuan-tuan, penin tak penin 2 tahun ni nak apa ni, mujur lah masa tu Azhar apa ni yoran cuma RM2 ya. Zaman tu kan RM2 ya, setahun RM2. Jadi apa ni 4 tahun RM8 ya. Dia punya apa ni, dia punya yoran dah mujur lah, alhamdulillah. Kan. Tapi benda-benda hak yang lain tu ayah kita kena hantar lah. Apa ni tiap-tiap bulan tu kena hantar. Allahu Akbar. Tuan-tuan, semacam kita semacam lah bila ada anak tu macam tu. Tuan-tuan, tiba-tiba terjadinya apa baru-baru ni? COVID-19. Tuan-tuan, terjadi COVID-19. Ni saya ambil satu perkara aja, hikmah yang Allah Ta'ala buat daripada benda yang dia bawa turun. Tuan-tuan, bila COVID-19 ni, maka yang apa institusi-institusi pengajian, mereka mula fikirkan cara macam mana nak suruh juga depa-depa ni boleh belajar. Tuan-tuan, akhirnya mereka duduk buat apa? Pengajian secara atas talian. Secara atas talian. Ada kawan-kawan saya yang ambil master di England, yang ambil apa ni PhD dekat negara-negara luar, semua balik. Tuan-tuan, bila balik, akhirnya bila ada cara macam ni, boleh online-nya. Dia boleh online, cara tu sama. Dia boleh buat assignment, hantar online saja, buat dalam bentuk PDF, hantar macam tu. Boleh berkomunikasi secara langsung dengan guru dia. Tuan-tuan, akhirnya apa? Benda tu berlangsung sehinggalah pada hari ni. Tuan-tuan, kemudahan bagi siapa benda-benda yang lagu ni. Tuan-tuan, tapi saya tak galakkan lah. Kalau anak-anak kita baru lepas SPM, anak-anak kita masih lagi muda, pi apa ni ke Jordan, pilah ke Mesir, hantar mereka ni supaya apa? Dapat pengalaman hidup di negara orang. Kata Imam Syafi'i, anak panah ni kalaulah dia tidak dilepaskan, maka dia tidak boleh memangsa kepada mangsa. Dia tak boleh. Jadi cara ni untuk siapa ni? Yang online ni bagi orang sibuk. Tuan-tuan, bagi orang-orang yang tidak ada kesempatan nak pergi negara orang lain. Tuan-tuan, ini satu nikmat. Yang ni satu kita kata apa ni, nikmat lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya orang-orang yang ada komitmen, akhirnya orang-orang yang tidak ada peluang untuk pergi negara orang ni boleh dengan cara ni. Tengok hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata kat sini, daripada fikir itu pula, maka nyatalah dengan dia atas kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kawan saya yang sama-sama mengaji inilah, dia ni pelajar Sabah. Dulu dia di Darul Quran dulu ni, sama-sama lah. Apa ni Darul Quran dulu ni. Tuan-tuan, dia orang susah, teringin sangat. Dia kata, sebelum ada online ni, dia kata apa? Dia kata, dulu ni teringin sangat nak pergi Mesir tapi duit tak ada. Teringin nak belajar apa ni di Timur Tengah tapi tak ada duit. Tuan-tuan, bila ada apa ni sistem online macam ni, ada program online ni, Allahu Akbar. Tuan-tuan, dia sujud syukur walaupun umur dia dah 40 lebih dah. Dia balik ke rumah pasal dapat tawaran ni, mengaji apa ni daripada Jordan ni. Dapat tawaran, beritahu kepada keluarga. Tuan-tuan, umur 40 lebih kan. Tapi macam budak-budak beritahu kat mak pak ni dapat sambung mengaji. Tuan-tuan, yang tu kata apa?
bila kita fikir tentang semua yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nyatalah atas kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui tafakkur itu. Maka dia kata, apabila engkau fikir dalam segala yang dijadikannya, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu fikir pula apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nyatalah dengan dia, yakni dengan fikir itu pula, atas segala nikmatnya yang jali, yang nampak, dan yang khafi, dan juga yang tidak nampak. Dia kata, tuan-tuan, daripada apa? Daripada kita fikir, daripada kita muhasabah, maka kita nampak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tuan-tuan, kadang-kadang kita kita tak nampak kita sedang diberikan nikmat oleh Allah taala. Tuan-tuan, ulama sebut, kenapa manusia sukar untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ada tak orang yang dia payah nak bersyukur dengan Allah? Ada. Tuan-tuan, malah dia dia protes hidup dia. Pasal apa saya jadi lagu ni? Kenapa saya jadi lagu ni? Tuan-tuan, ada orang yang dia protes pada kehidupan dia. Tuan-tuan, ulama kata, ada orang yang payah dia nak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Tuan-tuan, pada dia nikmat ni cuma senang. Jangan kerana dia duk fikir yang kata nikmat ni hanyalah duit semata-mata. Tuan-tuan, ulama kata, kalaulah nikmat ni sudut pandang kita pada duit saja, pada kesenangan saja, maknanya nikmat tu sikit. Tuan-tuan, maknanya nikmat itu dia tidak luas. Sempitnya nikmat pada fikiran manusia. Tuan-tuan, maka bila mana dia duk tafakur, bila mana dia duk fikir, dia muhasabah, rupa-rupanya nikmat yang dia dah ambil ni begitu banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, contohlah, satu orang yang bila mana dia dulu ni hidup senang, misalnya, kan? Tuan-tuan, dulu ni dia hidup senang, tuan-tuan. Bila mai Covid hari tu ni, meniaga pun bungkui masa tu. Tuan-tuan, tak kurang juga ramai orang-orang yang dia bunuh diri. Pasal apa? Kerana tak boleh menghadapi cabaran yang begitu berat ini. Tuan-tuan, dulu dia senang, lepas tu dia pi bungkuih pula. Habis bungkuih. Tak ada orang nak beli apa semua sekali. Tuan-tuan, kalaulah dia renung, kalaulah dia fikir, maka dia akan dapat tahu banyak nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun sekurang-kurangnya dia akan fikir apa? Yang ni adalah teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ada orang yang dia selama hidup dia tak pernah nak sembahyang. Tuan-tuan, selama hidup dia nak zikir Allah pun tak mau. Tuan-tuan, selama daripada kehidupan dia nak derma, sekupang pun tak ada. Tuan-tuan, punya teruklah orang yang macam ni. Tuan-tuan, tiba-tiba dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, daripada dia diberikan ujian itulah nanti dia akan main. Dia kata, selama ni tak sembahyang, Tuhan tarik balik. Selama ni tak ingat nak tolong orang, akhirnya diri sendiri pun susah. Tengok. Akhirnya apa? Yatadarraun, kata Allah Ta'ala. Dan ujian-ujian yang dibawa turun oleh Allah Subhanahu wa taala ni, Allah Ta'ala kata satu je dia punya tujuan dia. Dan nampak dia punya tujuan dia? La'allahum yatadarraun. Mudah-mudahan mereka itu tunduk balik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mungkin adalah kesalahan-kesalahan dan juga dosa-dosa kita yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata kat sini,
Daripada fikir tu, maka dia akan nampak segala nikmat, sama ada yang nyata ataupun yang tersembunyi, dia akan nampak daripada fikir itu. Kemudian dia kata, maka memberi faedah demikian itu kepada segala ahwal yang tinggi. Dia kata, tuan-tuan, daripada fikir, daripada tafakkur ini, dia sangat memberi kesan untuk mendapatkan kedudukan yang paling tinggi pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana dia adalah orang yang memikirkan segala apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, paling kurang pun dia akan jadi orang reti. Tuan-tuan, bila dia belajar tauhid, bila dia belajar ilmu tasawuf, tuan-tuan, paling kurang pun kalaulah dia fikir melalui suluhan ilmu-ilmu ini, paling kurang tuan-tuan dia tahu semua yang berlaku ini adalah kerana telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya, Allah kena dah hari ni, tak apalah. Ini apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalaulah kita boleh duduk pada kedudukan tu, tak apa dah. Tuan-tuan, dah boleh duduk dah pada kedudukan bermesra dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tak apa dah. Tuan-tuan, pasal apa? Tuan-tuan, kerana dia reti dah semua perkara ini adalah di bawah pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu dah yang dia tak ada kuasa, yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi benda ni semua dia perlu kepada apa? Tafakkur. Dia kena banyak fikir, dia kena banyak memuhasabah diri, tengok apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohlah, kita berjiran misalnya, kita berjiran, kadang-kadang Allah mai hantar jiran yang duduk sebelah kita ni yang menyakitkan hati kita. Sakit hati kita, kan? Malam-malam orang nak tidur dia karaoke. Kan? Dia duduk karaoke, kita nak baca Quran, dia duduk pi hingat duduk rumah sebelah. Tuan-tuan, macam-macam lah benda, kan? Kadang-kadang duduk di rumah taman ni bukannya apa, kan? Kadang-kadang dia pi parking depan pagar rumah kita. Anak beranak dah ramai balik, kan? Duduk rumah taman, tak ada tempat nak parking depan rumah kita, kan? Kena pula dia tok bilai, tuan-tuan. Kena pula dia tok imam, dia tok siap. Weh, aku nak keluar, nak buka aircon masjid ni. Masya Allah, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala hantar ujian yang macam tu. Tuan-tuan, kalaulah kita fikir balik semula, yang ni ujian apa ni? Apa ni yang Allah Taala nak ajak kepada kita ni? Tapi kalau tak ada fikir, maki. Tuan-tuan, kalau dia tak kalau dia tak ada fikir, tak ada tafakur, dia akan pergi kata orang ni jenis tak ada otak punya orang. Tak tahu aku nak pergi buka aircon pagi-pagi tak tahu aku nak pergi imamkan sembahyang ni pagi ni, pergi letak depan ni. Tuan-tuan, macam-macam lah nanti. Sampai kepada peringkat apa dia? Kita akan merendahkan orang. Sampai kepada peringkat kita akan hina orang. Tuan-tuan, kerana apa? Tak tafakur. Kita tak tengok apa sebenarnya pengajaran yang nak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi, dia kata apa? Daripada fikir ni memang memberikan kesan untuk dia mencapai kedudukan yang tinggi pada sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bertafakur. Tuan-tuan, sebab itu ambil masa lah. Lepas subuh ke, ataupun lepas-lepas kita solat duha sat lagi ni, ataupun ketika mana kita nak tidur sat lagi ni. Tuan-tuan,
Maka kita banyakkan tafakkur ni supaya apa? Nampak semua besar Allah Ta'ala, nampak nikmat dia, nampak kelemahan diri, nampak hikmah pada apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka dia kata, maka memberi faedah demikian itu kepada segala ahwal yang tinggi yang telah hilang dengan dia sakit hatinya. Tuan-tuan, hati dia akan menjadi tenang bila mana dia memikirkan semua yang berlaku terhadap diri dia. Bila mana dia apa ni dia fikir. Tuan-tuan, sebab itu masya-Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut innallaha ma'as sabirin. Tuan-tuan, kita kalau nak Allah berserta dengan kita, tapi itulah. Tuan-tuan, saya pun cuma pandai sebut sajalah. Tuan-tuan, saya pun pandai sebut sajalah. Sabar. Tuan-tuan, sabar ni kalimat yang mudah untuk kita ucap, payah untuk kita beramal dengan dia. Allahu Akbar. Sabar ni. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana ulama dia berikan pentakrifan. Sabar ni apa dia? Sabar ni dia menahan diri dia. Tu dia. Dia menahan diri dia daripada segala yang dilarang. Dia tahan diri dia daripada protes. Allahu Akbar. Tuan-tuan, nak buat gimana ni? Tapi inilah Allah Ta'ala kata, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Tuan-tuan, besar ayat ni. Kita kalau dah boleh duduk pada kedudukan ni, cantik ya. Sabar. Sabar. Bila dia dapat nikmat, dia sabar dengan nikmat itu. Tuan-tuan, bila dia diuji dengan segala perkara yang dia tak suka, maka dia akan sabar dengan perkara tu. Tuan-tuan, dia duduk diam. Dia tidak mengeluh kepada siapa-siapa pun juga. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sebab itu ulama kata ada satu perkara yang Allah Ta'ala kurang suka. Ada perkara yang Allah Ta'ala kurang suka. Apa dia? Bila orang ni dia ada masalah, benda pertama yang dia cari adalah makhluk, bukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ni tak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah Ta'ala suka lagu mana? Bila dia diuji, bila dia mendapatkan nikmat, maka benda pertama sekali yang dia akan tuju, yang dia akan cari adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, semua dia akan luah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, tu yang boleh teriak. Kan bila mana berdoa, orang ni boleh teriak. Kan? Kita tak boleh teriak pasal apa? Luah dulu kat orang. Luah habis lah. Lega dia dah. Kan? Tuan-tuan, macam apa ni Mami Jarum lah. Tengok cerita Mami Jarum. Tuan-tuan, dia kalau tak boleh ngumpat orang sehari tak boleh. Kan? Dia dah luah kat orang ni. Dia dah cerita kat orang, dia tarik nafas tau. Lega dia kata. Dia kata boleh cerita tu lega. Dia kata, tuan-tuan, kita kalau ada masalah ni duk cerita dah kat orang, macam mana nak teriak dalam doa. Tapi orang yang boleh teriak-teriak dalam doa ni pasal apa? Tuan-tuan, kerana pada dia tak ada siapa pun yang boleh dengar luahan dia, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tali hayat dia hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yakin Allah yang maha melihat dan Allah Ta'ala lah yang maha mendengar. Tuan-tuan, sebab itu orang-orang yang macam ni, bila dia berdoa, dia angkat tangan je, bismillah pun dia dah mengalirkan air mata. Pasal apa? Tuan-tuan, inilah tempat dia meluah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka dia kata hilang segala yang sakit hati apa semua hilang. Kenapa? Dia telah mendapatkan hikmah. Dia tahu pasal apa Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sesuatu perkara itu. Baik, maka dia kata, dan berdirilah dengan sebabnya itu. Dia kata, dan berdirilah dengan sebabnya itu. Dengan sebab tafakur itu tadi. Tuan-tuan, bila mana dia tafakur, maka dengan sebab tafakur itu
atas taat Tuhannya, dia kata, tuan-tuan akhir sekali dia akan jadi apa? Dia akan jadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan akhir sekali dia akan jadi orang yang akan terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan terus istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tu kesan daripada apa? Dia tafakkur, dia selalu memikirkan tentang kebesaran, tentang diri dia. Tuan-tuan tu faedah daripada bertafakkur itu tadi. Baik, sikit lagi. Maka dia kata apa? Ini yang terakhir. Dia kata dan tersebut di dalam hadis. Dia bawa datang hadis. Berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan kelebihan tafakkur ni. Dan tersebut di dalam hadis. Bermula tafakkur sa'ah. Bermula berfikir walaupun sejenak. Dia kata walaupun sikit. Dia duk fikir. Itu terlebih baik daripada ibadat 70 tahun. Oh tuan-tuan, hadis ni kalau dengarlah orang-orang yang bidang hadis ni, dia kata apa? Oh ni hadis ni dhaif, dia kata lemah hadis ni. Tuan-tuan saya nak abaknya apa bila baca hadis ni? Tuan-tuan nak kena tahu yang ambil bidang hadis tu bukannya kelompok-kelompok tertentu saja, belambak orang yang ambil bidang hadis ni. Tuan-tuan saya pun tak khusus apa ni pada bidang hadis. Kita pun apa ni tengok hadis tu lagu mana. Tapi ada sebahagian daripada orang ni cuma pesan sajalah. Pasal apa? Kerana tak kena cara. Kalau kena cara, ya kita kata betul, tak ada masalah. Tapi tak kena cara. Menyebabkan apa? Dan akhirnya kita jauh daripada beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama-ulama dulu ni seboleh-bolehnya dia nak suruh kita ni banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan betul. Kalaulah kita tengok daripada status hadis ni, kedudukan hadis ni hadis ni adalah hadis dhaif. Dia adalah hadis yang lemah. Dan kita biasa dengar hadis lemah ni tak ramai kan ada orang kata macam tu tuan-tuan. Tapi dalam ilmu hadis dia kata apa? Boleh kita beramal untuk mendapatkan fadilah, untuk kita mendapatkan kelebihan, diperbolehkan. Memang hadis ni dia hadis dhaif, dia adalah hadis yang lemah. Tetapi ulama hadis mengharuskan beramal dengannya sekadar untuk kita mendapatkan fadilah, kelebihan. Dan tu panjang lagi lah. Ada hadis yang dhaif tetapi dia punya makna dia adalah makna yang sahih. Tuan-tuan yang tu cerita lain pula. Tapi kita nak cerita ni, hadis yang kita baca pagi ni dhaif ni. Tuan-tuan, tapi walaupun dia dhaif, dia boleh diamaikan untuk fadilah, untuk kelebihan. Baik, dia kata. Dan tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula tafakkur sa'ah, bermula fikir sejenak itu terlebih baik daripada ibadat selama 70 tahun. Dan pada suatu riwayat 80 tahun, dia kata. Tuan-tuan, yang ni walaupun hadis dhaif tetapi kita pakai dia untuk fadilat, kita beramal dengan dia kerana fadilat. Tuan-tuan, tapi makna dia betul. Orang ni kalaulah dia banyak fikir, kalaulah dia banyak memuhasabah diri, tuan-tuan, tindakan dia tidak akan terburu-buru sama sekali tu ya. Tuan-tuan, orang ni kalau dia buat apa-apa dia akan fikir. Contohlah, kalau ada orang sampaikan pada dia berita, dia orang ni cerita kat dia, "Weh, hang tahu orang ni dia ni macam ni, macam ni, macam ni." Tuan-tuan, orang yang sabar, orang yang tafakur, dia akan berhenti dulu. Betul ke? Betul ke benda ni berlaku? Nampak tuan-tuan? Tuan-tuan, sebab itu Masya Allah, Allah Ta'ala kata,
innallaha ma'as sabirin, aku berserta dengan orang-orang yang sabar, kata Allah Subhanahu wa taala. Sabar dia pada nikmat, sabar dia pada taat, sabar dia pada perkara yang dilarang oleh Allah taala, sabar dia dalam berfikir, menerima berita dan sebagainya. Dan sebab tu tak pelik Allah taala kata aku berserta dengan orang-orang yang sabar ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi hadis ni dia hadis dhaif, tetapi kita pakai dia untuk fadilat. Maknanya apa? Demikianlah faedah daripada tafakur. Senantiasa dia akan dapat ilmu, dia akan dapat segala hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Hijazi radhiyallahu anhu, yang ni kita baca nantilah pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah taala a'lam. Jadi cukup dulu setakat itu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. الله أعلم. بسم الله.